Bismillah. Boleh tekan ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur, Tuan Haji Kuseri, Tuan Haji Razak, sahabat-sahabat saya ramai kat sini, InsyaAllah. Dah lama dah tak berkuliah sini. Jumpa-jumpa tadi sahabat-sahabat tengok, wah, Tok Bilal tu ya, sehat lagi, Alhamdulillah. Dan ramai lagi semua kawan-kawan semua. Ada yang sama-sama tu. Cikgu Taharudin mana dia? Sama mengajar tu Jadi tuan-tuan puan Haji Razak ni lamalah dia ni. Saya dulu selalu dijemput pergi ceramah KWSP. Jadi alhamdulillah, dan saya melihat surau ni makin hari makin meriah, makin ceria, dan ialah dalam surau pun makin selesa, makin apa. Tahniahlah kepada ahli jawatankuasa surau. Bapak ingat pada tahun bulan 12 tahun lepas saya ada pergi ceramah kepada semua pengurusi masjid dan juga pengurus-pengurus masjid seluruh Selangor di Johor, 500 orang. Jadi macam mana nak kata orang tu mengurus masjid surau ni, bukan senang pun ni. Ni macam bulan Ramadan macam ni. Satu saya tengok tadi, satu tu RM600. Jadi kalau tak ada macam mana? Kawan-kawan nak ada tiga kata orang tu barisan untuk berbuka puasa. Ni kira murah ni. Masjid saya tak mahal lah, 2,500. Masjid saya, Masjid Arimiah, di Kelang tu. Jadi alhamdulillah lah, kesatuan kita umat Islam ni, inilah kelebihan kita yang diajar oleh Rasulullah SAW, bimbingan Rasulullah SAW, yang mana kita digalakkan supaya bukan saja bulan Ramadan untuk bersedekah, berinfak, dan juga iaitu kita kata memberi makan orang. Jadi inilah saya tengok di mana-mana pun saya pergi, surau ke masjid ke, walaupun di kampung-kampung, tapi alhamdulillah saya orang Terengganu. Jadi orang Terengganu ni semalam pun kakak saya beritahu, mu nak oi pitih dok kata. Dan awak amda kau kakak long dah nak namak nak namak. Terengganu dipanggil namak. Namak ni maknanya satu keluarga bagi satu dulang makan dan sebagainya lah. Daripada dulu lagi sampai sekarang namak dipanggil. Kita sini majlis berbuka puasa. Jadi itulah beza dia. Dan alhamdulillah, inilah antara salah satu daripada, iaitu dipanggil sebagai falsafah Ramadan. Hari ini tajuk dia saya nak bagi ialah falsafah Ramadan. Apa? InsyaAllah hari ini tuan-tuan kita dah 19 Ramadan dah. Laju tuan-tuan laju sangat. Malam ni dah start dah ni, malam 20 Ramadan. Semua tuan-tuan saya percaya ustaz-ustaz pun dah terangkan apa sebenarnya 10 Ramadan terakhir ni. Jadi kita tuan-tuan apa lagi, kita dapat jadi tetamu Allah pada bulan Ramadan ni, tahun depan tak tahu lagi. Ramai juga kawan-kawan sahabat-sahabat saya, sebelum Ramadan seminggu dah Allah dah panggil, sebelum Ramadan 3 hari dah panggil. Tuan-tuan jadi kita yang ada peluang ni, ambillah peluang. Sebab dunia ni hanya sementara saja. Saya sebenarnya bukan ustaz, saya kaunselor. Dan hari-hari saya buat high profile punya. Dan 2-3 hari ni saya buat paling-paling menakutkan. Kes-kes yang menakutkan lah, kes-kes tu. Saya tak boleh cerita secara jelas, sebab benda ni, isu ni sangat-sangat pada saya lah. Bila saya buat kaunseling tu, kadang saya, ya Allah, Engkau hantar aku macam-macam lah, macam-macam kes hantar. Allah hantar pada saya, teman. Jadi saya kalau kata nak kesimpulan kat situ,
bahawa hidup kita ni, ya, kalau kita baca Quran dan tadabbur Quran, bahawa hidup kita Allah kata apa? Sabar, solat, sedekah. Sabar. Kan? Jadi banyak ujian-ujian hari ni. Ujian yang banyak hari ni apa dia ujian tuan-tuan? Ya, iaitu masalah ialah dari segi kita kata akidah. Akidah hari ni. Ramai jumpa saya duduk atas kursi, Tuan Haji, I am free thinker. Jaga anak-anak So beritahu ni, saya kaunselor, hari-hari buat kes, ni PA saya. Nak jumpa saya lagi 2 bulan. Ni boleh datang ni, kira tu lah. Pagi ni kenapa saya terbang, kalau tidak saya pakai jubah. Hari ni dah pakai baju macam ni. Sebab apa? Ni kaki habis ni, ada lagi 1 slot. Ni company punya. Saya pernah siap banyak syarikat untuk staff. Ni staff yang selalu hilang. Pernah cakap hilang. Berolatan sambil belajar. Dia hilang. Tak amanah, tak jujur. Itu saya pernah siap. Sekarang ni saya pernah siap pada beberapa syarikat lah, untuk staff dia lah. Nampak tu. Kemudian pukul 11.30 nanti saya ada ni pula, nak bagi, saya pengusi Perkim Kelang, Selangor naik pengusi Malaysia Ahli Majlis. Jadi nak bagi pada 150 mu'alaf ni, nak bagi barang-barang beras, susu, tepung pukul 11.30 hari dekat Masjid Arimiyah. Dia masuk Islam ada 4 kategori. Tuan-tuan, saya boleh kata tiap-tiap minggu masuk Islam di Perkim. Dan bila saya buat satu analisis, di Malaysia ni memang ramai orang nak masuk Islam sebenarnya. Ramai orang masuk Islam, tapi dia orang, kita tak cerita dengan dia. Kita tak mesra. Kalau kita ni kata orang buat program-program, kenapa sekarang isu-isu banyak timbul ni, isu perkauman dan sebagainya? Sebab kita tak turun padang. Lepas tu saya buat street dakwah. Street dakwah kena buat. Nampak tu. Orang Cina, orang India bila masuk Islam, bawah saya, dia cakap apa? Haji, saya ini masuk Islam itu saya duduk dekat dengan surau tau, saya dengar azan tapi itu orang surau keluar surau, muka ketat tu macam kapet tu. Dia pakai jubah, pakai serban tapi muka tak sama lah, itu macam gereja lah. Dia Kristian. Ambil masa ni jiran-jiran kita ni, saya itulah kat sini kan. Kalau macam saya kat Kelang tu memang duduk depan surau, depan masjid, orang bukan Islam. Lala saya kata, kenapa yang masuk Islam? Saya dengar itu azan. Mula-mula saya cukup benci tu, itu azan tu. Semua baling je itu. Pagi-pagi sudah nyanyi, bising-bising apa. Dia panggil nyanyi, kita menyanyi tu. Lalu saya dengar, habis apa hal you mau masuk Islam? Itulah saya dengar lama-lama itu azan menyebabkan saya punya hati yang banyak tenang. Duit banyak tapi malam tak boleh tidur. Ini ramai tuan-tuan, iaitu satu penyakit dipanggil itu insomnia. Dia akan pergi pada panic disorder. Tuan-tuan ada 4 tanda ni, jumpa saya cepat-cepat. Nampak? Jangan jumpa bomoh pula. Sama, bila tidur, nak tidur malam tu letak kepala tak jalan. Overthinking, banyak fikir. Mana? Orang perempuan orang macam fikir. Ni kenapa suami aku pergi surau tak boleh balik? Semalam saya dapat telefon daripada, minta maaf semalam saya dapat telefon daripada satu negeri Selangor jugalah. Bini dia telefon saya mengadu. Dia kata suami saya Haji sejak jadi apa ni siap kat surau ni, balik lambat je. Tok siap baik-baik sikit. Dia kata pergi pagi balik tengah hari. Bila tanya kenapa, aku sibuk lah dekat surau tu. Jadi bini rasa tertinggal. Malam dia kata balik lambat, dia cakap. Waktu balik nak marah. Bawa kaunseling pada saya. Bawa kaunseling lah, suami isteri. Ramai datang ni suami isteri. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita datang surau ni, kita jangan lupa bini kita. Bini lupa, jangan lupa. Yang ada 2, ada 3 tu pandai-pandai lah kuruskan, ya. Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan, kenapa kita nak ni hati ni bersih? Sebab Allah terima bila hati kita bersih, bukan saja Ramadan tu. Sebab bila saya buat kes hari-hari, ya Allah tuan-tuan, hati. Sebab tu Rasulullah bersabda, dalam diri manusia ada seketul daging. Kecil daging tu, kalau bersih, bersih lah. Kalau tak bersih, hati. Hati lah menyebabkan kita, kata orang tu nak hubungkan sel tu rahim ni antara kita kat surau ni kan seronok. Kenapa seronok datang surau? Sebab apa? Kita ramai kawan. Dulu kita kerja dekat office, dah pencet, inilah dia.
datang sini, jumpa Tok Imam, jumpa kawan-kawan semua ni. Inilah. Lepas tu seorang Allah panggil, betul? Nampak tu. Seorang tak tahu lagi siapa yang dipanggil, tak tahu. Tapi kita datang surau, ini dia. Tapi jangan lupa juga, iaitu ni orang kanan kita, bini kita. Ni sibuk dengan kawan-kawan. Kalau hari biasa tu pula, lepas raya lagi dah pergi mengetir berjemaah. Balik-balik pukul 11 bawa oli canai dah sejuk bagi bini. Jadi bini kecil hatilah. Bawa dia sekali. Kalau boleh datang surau ni, bawa bini sekali. Kalau 3 bini, bawa 3-3 sekali. Begitu. Tak betul. Sebab itu sebenarnya bila kita dengan suami isteri, saya bercakap dengan orang, orang kata surah As-Saff ayat 2, Allah berfirman bahawa kau bercakap tapi kau buat tak? Ayat 3 Allah kata aku cukup benci orang cakap tak buat. Saya cakap saya buat. Tiap-tiap pagi saya bawa isteri saya tu pergi semayang dekat tu, Masjid Sultan tu, sebelah Kuala Islam tu. Dia suka kat situ. Sebab kawan dia ramai. Dia suka situ. Bawalah. Kalau bulan tak puasa, lepas solat tu, datang Shah Alam ni. Session 8, minum session 8, minum session 10. Bini kita biasalah, ada tua-tua ni, dia bercakap, abang hari ni rasa nak makan lontong. Kita tak boleh kata kau ni lontong hari-hari lontong je. Aku contoh Jadi teman-teman, macam juga bulan Ramadan ni. Kita nak supaya bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita rasa apa? Iaitu tenang, seronok kita kata bulan Ramadan ni. Bab Ramadan ni tuan-tuan semua dah faham dah, dan ustaz-ustaz dah cerita dah. Ramadan ni penuh dengan keberkatan, penuh dengan pahala tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Pahala Ramadan ni tuan-tuan. Tapi kita sedih lah apa yang berlaku di Palestin ni. Di Palestin kita orang Islam, walaupun kita sini tengok mewah makan semua orang Palestin. Semalam imam dia baca doa, ya Allah berilah kami makanan, kami lapar. Nampak tu. Ini pun semua Rasulullah SAW bersabda dah. Di akhir zaman nanti umat Islam ramai tapi macam buih. Betul. Kita sedih kan kenapa negara-negara Islam yang dekat-dekat tu tak bantu. Kita sedih. Kita nak pergi. Kalau kita ni boleh pergi, kita pergilah. Kan Tapi tak boleh. Nak beri bantuan pun sekarang pun bela-bela tau. Nak masuk mana satu ni? Nak bagi duit pun susah sekarang. Kita nak derma. Jadi ini semua apa yang berlaku di Palestin. Saudara-saudara kita, bulan puasa, bulan Ramadan, macam mana mereka puasa, macam mana mereka solat, masjid surau dibom habis. Tapi tuan-tuan nak tahu semua Bani Israel, rujuk Quran. Dalam Quran berulang-ulang kali Allah menceritakan tentang siapa sebenarnya karakter Bani Israel ni, orang Israel ni. Saya percaya tuan-tuan semua, ustaz-ustaz dah cerita dah. Memang bangsa yang kita kata bangsa yang paling macam setan dah. Setan. Tak ada hati perut. Dan rujukannya Quran. Tuan-tuan. Jadi apa-apa tuan-tuan, saya nak beritahu satu, diri saya sendirilah, saya pun bukan ustaz kan. Kita satu motivasi yang paling hebat, motivasi paling hebat dalam diri kita nak tu ialah kita baca Quran, kita tadabbur Quran. Kita baca makna dia. Apa cerita surah Al-Baqarah? Saya kaunselor tuan-tuan, yang datang jumpa saya Tan Sri, Datuk Sri, billionaire, jutawan, profesor, ustaz ramai. Ini termasuk yang berceramah tu. Dia pun ada masalah juga. Dia nak jumpa orang lain, dia malu, cari saya lah. Saya semua simpan rahsia, sulit. Dah 40 tahun buat kerja ni. Semua saya simpan rahsia. Allah akan uji semua orang. Semua Allah akan uji. Termasuk saya. Saya Allah uji juga. Kan hari-hari orang minta duitnya. Ni, hari-hari orang minta duit tak? Ni, tanya PE nya. Janda-janda minta duit hari-hari. Minta haji, minta 200. Anak nak makan, anak ini. Kita masuk je duit. Abang Haji, Abang Haji. Dah mula berubah. Kalau tak kuat iman, kita layan dia. Ayo, apa dia? Sayang, apa dia? Habis. Ini agama yang terperangkap. Saya tak. Okey puan, apa dia? Duit dah masuk, nak apa lagi? Dia pun tu, ustaz, terima kasih. Kalau ada berah ustaz, nak berah pula. Nampak tak? Ramai sekarang. Bawah saya ada janda tak ramai lah, 500. Siapa-siapa duda sini rasa sunyi, Taha kau datang tengok katalog Taha ni sabar betul. Tak nak kahwin-kahwin.
Yang duda lah, yang ada bini tu jangan, tu bini sebelah ada jeling kat saya tu. Ya. Anak dara ada 600. Sekarang ni ramai orang tak kahwin. Tak kahwin, perempuan tak nak kahwin. Jumpa saya, dia tak nak kahwin walaupun dia dah grade 52, 54, tinggi-tinggi, doktor, profesor, benda cikgu, tak nak kahwin. Sebab dia tengok dia pergi sekolah, dia pergi pejabat ke apa, tengok kawan dia menangis je kan, dah kahwin, tak bahagia. Yang ini pula topik lain ni Tuan Haji Razak, nanti beri tentang parenting, keibubapaan. Kena belajar tuan-tuan. Walaupun kita atuk-atuk ni, kita kena ajar. Sebab saya tengok sekarang menakutkan lah. Lepas tu kahwin, lepas tu cerai. Kahwin 6 bulan datang jumpa saya, Haji tak nak lagi dah dengan suami saya ni. Sebelum kahwin bukan main baik lu, minta 50 bagi 500. Sekarang dah kahwin minta 50 bagi RM5. The true colour sebenar akan keluar bila kita duduk serumah. Duduk serumah baru kenal siapa. Macam kita datang surau selalu, kita kenal lah siapa kawan kita. Kalau kita datang surau selalu ni kan, kalau tak datang jumpa sekali-sekala, tak kenal. Nampak tu, kawan ni kita kena kenal lama, sama lah tu. Jadi tuan-puan yang saya kasih sekalian, bulan Ramadan ni apa nak buat? Saya percaya tuan-puan semua, kita kata kita puasa, lepas tu kita sunat tarawih. Tuan-puan yang paling banyak lagi apa ni, kalau boleh kita bersedekah. Ni macam surau minta, tak apa, kita bagilah apa yang kita mampu, kita bagi makan orang. Sebab itulah sebenarnya tuan-tuan kalau dalam Quran pun Allah ulang banyak kali apa dia? Sabar, solat, sedekah. Sabar, solat, sedekah. Allahu Akbar tuan-tuan Jadi sebenarnya Islam ni tak susah. Sebab tu bila jumpa saya, orang Cina, orang India nak masuk Islam ni, saya cakap apa? Islam tak susah, saya kata. Dia kata, Haji puasa 1 hari saya tak ada makan 3 jam pun dah lapar. You macam mana ni cuaca panas pula. Kata sebab tu kita orang Islam ni ialah kita iman. Dalam bahasa kaunseling kita panggil the belief system. Sistem kepercayaan. Percaya. Bila kita niat, insya-Allah tak lapar. Betul. Dia puasa 2-3 hari, dia jumpa saya balik. Haji, betul lah. Kalau saya tahu saya masuk Islam 20 tahun yang lalu. Ramai sekarang dia orang masuk Islam bila umur berapa tu? Umur 60, 62, 63 Dan sekarang pula bagusnya sebab apa? Kita dah mula ada ni. Bergaduh dalam ni juga. Bila makin banyak lagi isu pasal Islam, ramai orang masuk Islam. 3 hari lepas daripada Jepun, budak PhD masuk Islam. 3 hari lepas daripada Jepun masuk Islam. Bawa perkim juga. Jadi sebenarnya tuan-tuan, hari ni kita nak beritahu bahawa memanglah kita tengok banyak isu dan sebagainya, tapi sebenarnya ramai orang berminat kepada Islam. Nampak tu. Jadi kalau boleh kita sebagai orang Islam, lepas tu kalau di surau ni kan ada orang datang, orang bukan Islam, nak makan, nak buka puasa, nak tumpang buka puasa. Saya baru ni saya buat iftar Ramadan di masjid saya, ada seorang tu daripada Jerman, perempuan daripada Jerman. Dia beritahu kepada satu sahabat saya ni, dia kata dia nak join sekali majlis berbuka puasa tu. Saya anjurkan majlis berbuka puasa 600 orang, mualaf pun, dan juga OKU. Dia join sekali, perempuan. Dia nak tengok sendiri macam mana ni Islam ni. Sebab Islamophobia. Banyak cerita keburukan tentang Islam. Islamophobia maksudnya apa? Iaitu menceritakan keburukan Islam. Ni macam puasa ni, apalah orang Islam puasa, bodoh lah, tak makan, tak apa. Itu dia panggil Islamophobia. Teman. Nampak tu? Islam kahwin 4, zalim pada wanita. Bukan semua kita orang lelaki kahwin 4. Kahwin 1 pun dah tak tentu hala. Betul? Saya ramai ajak saya kahwin, saya kata tak apa, terima kasih, saya tolong cari. Sebab saya declare ni, saya tengah cari siapa calon. Ni abang ni macam minat ni. Mak minat bang. Memang? Abang tak minat lagi dah duduk atas kursi. Tak apa, duduk atas kursi pun tak ada masalah bang betul sihat. Nampak tu? Sebab apa sekarang ni kita kata Islam, kita nak supaya Islam ni indah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan bulan Ramadan ni selain daripada puasa, selain menahan lapar, dahaga, falsafah dia apa lagi tuan-tuan
Banyak falsafah-falsafah dia yang saya akan terangkan sekejap lagi. Dan puasa bukan saja menahan diri dari makan dan minum, malah puasa juga difardukan dengan matlamat yang jelas untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna takwa? Takwa, tuan-tuan dan puan, bila baca Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ialah cerita tentang mukmin yang bertakwa. Saya kadang ramai orang berdebat dengan saya, datang jumpa saya, Haji, terutama sekali golongan munafik. Hari ni ramai sangat munafik. Bila saya cakap orang marah. Tapi saya kaunselor ni datang jumpa saya, memang ramai munafik. Bila datang tu pelik-pelik punya, I'm liberal, I'm free thinker, Tuhan tak ada. Lepas tu masa dia kerja tu, dia ambil tak apa benda-benda lah, duit-duit ni, apa pelik-pelik ni. Lepas tu nak cuci pula. Tu yang bagi kat surau, bagi apa, bagi pada perkim tu. Saya tanya ulama', dia kata ambil lah, boleh lah bagi makan. Betul nampak duit tu. Tapi kita untuk, maknanya macam dia kata duit tu ada, Baitul Mal pun ada, Baitul Mal dan ada semua tu, ada peruntukan kalau dia orang nak bagilah, ya. Jadi sebenarnya takwa mana apa tuan-puan? Takwa ni makna mukmin yang berintegriti, mukmin yang amanah, mukmin yang jujur. Itu makna takwa. Mukmin yang soleh, menghubungkan silaturahim. Takwa tu ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Kafir senang aja. Sekarang nak sebut kafir pun dah sensitif. Ayat 6 ayat 7. Tapi macam mana tu tuan? Dalam Quran dah ada. Ayat 6 ayat 7 Allah cerita dah tentang orang kafir. Lepas tu orang munafik paling banyak Allah cerita dalam Al-Quran, ayat 8 hingga ayat 20 surah Al-Baqarah. Kena faham betul-betul tu. Jadi tuan-tuan, kat sini kita kata mukmin yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, mukmin yang bertakwa bukan saja menahan lapar dahaga, tapi kita menahan telinga kita ni, tutur kata kita, ya. Nak bercakap, lepas tu lebih baik cakap yang baik-baik. Ini semua matlamat, falsafah, amanah, jujur. Lepas tu banyak buat kebajikan. Macam tuan-tuan yang puan kan, tuan-tuan tak libat dengan katakan NGO. Tuan-tuan datang ke surau ni, petang-petang misalnya nak siap-siapkan majlis berbuka puasa, kita nak pergi jauh-jauh tak boleh, datang surau, tolong, tanya ni pengurusi apa sebenarnya yang boleh saya bantu, kan, Jadi itu semua ialah mukmin yang bertakwa. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuklah Quran juga tentang Allah berfirman tentang apa? Mukmin-mukmin yang bertakwa ialah mukmin yang mendirikan solat malam, malam tahajud 2/3 malam berulang-ulang kali. Takwa juga, takwa dan soleh. Dua memang. Bukan apa, kadang-kadang orang tanya saya juga, apa makna takwa? Takwa ni apa je? Jujur, amanah, menepati masa. Ni kita solat berjemaah tadi tu, menepati masa. Itu mukmin yang bertakwa. Ni ada orang belum bangun lagi ni pukul 7. Ada orang belum bangun lagi. Bak ramai jumpa saya, bini-bini tukang pecah rahsia. Haji, suami saya ni susah bangun pagi lah, Ji. Subuh dia pukul 8.30, pukul 9. Tapi dia puasa, Ji. Bagus. Duit bagi, bagus, Ji. Duit bagi. Saya minta 500, dia bagi 15,000. Oh, saya sayang dia, Ji. Tapi itulah, Ji, solat lah susah, Ji. Pukul 8.30, pukul 9. Kalau hari Minggu lagi, Ji, pukul 11.30. Dia tu jamak zuhur terus. Biasa yang pecah lubang ni siapa? Bini. Isteri lah. Kalau apa masalah rumah tangga, yang datang cerita jumpa saya ialah isteri. Isteri ni akan ceritalah. Tuan-tuan, ada juga yang sedih tu, Haji, saya nak suami saya jadi imam. Dah umur 60 tahun lebih tak pernah jadi imam, Ji. Dia tanya suami, bang, kenapa tak jadi imam? Itulah isteri saya ni, dia anak tu imam. Saya pernah jadi imam pada dia. Saya baca Al-Fatihah, Qul Huwallah. Lepas tu lepas mengaji, lepas semayang, dia tegur saya, tajwid tak betul. Abang tadi baca Qul Huwallah, tajwid tak betul, Al-Fatihah tak betul. Jadi saya sentap lagi. Lepas tu saya semayang sorang-sorang lah, belakang peti ais saya semayang. Mana-mana lah, boleh mengelak lah. Jadi sebenarnya kalau suami tu baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, sah. Yang penting jadi imam tu kan, nak jadi imam. Kita orang lelaki ni sekali-sekala jadi imam juga kat rumah. Bak isteri nak rasa tu, belakang jadi makmum. Lepas semayang peluk dia. Ni saya ajar ni.
Pak Haji, walaupun dah 80 tahun, peluk. Bini kita umur 82, gigi dah tak ada, peluk dia. Suka dia. Bonding dipanggil, bonding tu, peluk. Hari ni ramai jumpa saya masalah warga emas. Ramai isteri lagi pada rumah sekarang. Setakat ni dah 4 orang dah mati dah. Suami mati tau, lagi pada rumah. Jangan. Sebab apa? Dulu anak 8, anak 7, rumah banglo ada 8 bilik. Dulu riuh rendah dengan anak-anak, sekarang tak ada, tinggal berdua je. Lepas tu dia mengadu dengan saya, bulan puasa macam ni tu Haji, suami saya tak bercakap dengan saya, dia cakap dengan pokok. Lepas tu dia pergi cakap dengan kucing, kenapa engkau? Abang, kenapa tak makan? Kenapa? Saya dia tak kacau, tak cakap ni. Nampak? Habis? Ajar buat apa? Sekarang saya lari rumah anak saya ramai 8 orang. Saya tidur di Shah Alam, saya tidur di Kampung Delik, saya tidur sana, tidur sini. Jadi suami jumpa saya menangis. Saya tinggal seorang-seorang tu Haji, bila datang kaunseling, bagus. Sebab tu tuan-puan nak datang kaunseling, jangan malu. Kalau ada benda dalam keluarga, suami isteri ni, datang cepat. Kaunseling sebenarnya lebih kepada apa? Educate. Bukan masalah. Ni masalah kita ni kadang nak jumpa, malulah, tak nak lah. Lama-lama apa? Bengkak, tak bercakap. Hari ni ramai duduk serumah tak bercakap. Seorang tidur atas, seorang tidur bawah. Tak sihat lah umur-umur kita macam ni. Mana nak dapat pahala Ramadan ni? Mana nak dapat pahala kita? Dosa hari-hari. Macam saya yang jumpa saya 2-3 hari lepas tu, dia kata, Haji, saya nak minta cerai sebab kami dah berdosa lama dah. Tak bercakap. Duduk satu rumah tak bercakap macam mana? Sedangkan kita orang Islam yang penting sekali ialah komunikasi, hubungan silaturahim dengan isteri. Ni datang surau macam tu, Assalamualaikum Encik Razak, apa khabar? Tapi ada kawan kita Assalamualaikum. Walaupun kita berbeza pahaman politik, buang kat luar, masuk surau ni, inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah. Ingat tu kan, solat, ibadah tu luas, definisi dia sangat luas. Ibadah, kerja, cari duit dan sebagainya, ibadah, hidup, lepas tu mati. Memang ayat tu memang tepat sekali tuan-tuan. Sebab tu kita kalau boleh, sebab apa tuan-tuan, ada Rasulullah bersabda, orang puasa dapat pahala 100%. Ada orang puasa dapat pahala 70%. Ada orang puasa dapat 60. Ada orang puasa hanya lapar dan dahaga. Habis dengan jiran tak bertegur, datang surau misalnya tak bertegur, tengok je yang kawan kita semayang kat depan, dia lari ujung sana, tengok kawan sini, lari sana. Lepas tu mengumpat sana, ni bukan berlaku di surau ni tu. Sebab saya banyak dipanggil oleh surau dan masjid untuk buat kaunseling AJK masjid. Imam 1, Imam 2 tak bertegur, macam mana? Dia bergaduh ni hari Sabtu ni sebab Imam 1 yang patut jadi imam hilang, tak dapat dikesan. Rupanya imam tu dijemput pergi ceramah. Jadi yang kena ganti, yang ganti tu dah mula. Bilal ada 3, tapi yang last kali azan budak tingkatan 4. Bila tanya kenapa, bergaduh sama sendiri. Saya kaunselor untuk ni AJK Masjid Surau. Bukan senang tuan. Kita sama-sama kita ni pun jemaah sama jemaah. Kalau dekat pejabat lu buat macam-macam lah, buat team building lah, buat misalnya grup terapi lah apa. Masjid Surau kena buat juga. Nampak tu. Yang pegang-pegang jawatan ni stres. Yang paling stres tu bendahari nak cari duit tu. Cari. Sebab tu saya nak lantik macam-macam jawatan di masjid saya tolak. Nak jadi pengurusi, jadi setiausaha, jadi semua saya tolak. Saya minta maaf, terima kasih. Saya jadi pengurusi perkim dah cukup dah. Saya jadi pengurusi perkim tuan-tuan, saya jaga beribu-ribu tau mualaf. Hari-hari ni hari-hari. Masuk Islam ada 4. Yang pertama masuk Islam kerana hidayah. Tu macam Firdaus Wong, macam Ustaz Farid Ravi, macam Ustaz Fitri Abdullah tu, itu masuk Islam kerana hidayah. Yang kedua masuk Islam sebab nak kahwin. Tapi yang paling kita pandai sekali masuk Islam ni sebab apa? Nak duit. Ni, zakat. Inilah yang saya rasa. Jadi bendahari surau lagi best. Letak tabung 40 tu. Saya kena cari duit sendiri.
Tu tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok saya, dalam Facebook saya, dalam apa. Memang saya buat sebab saya nak cari duit. Sebab dia orang telefon ni, Haji, tak ada apa. Kalau tak ada, tak apalah Haji, saya pergi ke gereja tu, dekat taman, dekat tu, dekat apa nama ni tu, kat Kelang ada gereja tu. Padang Ceti, tahu Padang Ceti? Ada 8 gereja yang sangat aktif. Tahu, datang, sign, tulis nama, tulis nombor handphone, ambil duit. Dia panggil food bank. Tahu? Tak apalah, kita tak ada duit dah nak bagi. Tak apalah Tuan Haji, saya pergi situ dah. Selama muka dia. Ni cabaran. Ni saya cakap bila? Bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni. Lepas tu saya kena cari duit. Hari-hari kena cari. Kalau tak ada duit sendiri, lepas tu duit ada ni berkepuk ni. Duit ada ni. Kena ada duit. Ni tanya dia. Dia dah tahu dah kereta saya. Saya keluar je Masjid Alimiah tu dah tunggu dah Haji. Minta RM50. Minta 100. Saya anak tak ada susu, tak ada apa. Zakat bantu. Zakat bantu banyak. 70,000 keluarga di Selangor. Zakat. Maiz bantu. Tapi kadang-kadang dia orang ni biasalah. Ya, berbagai-bagai kategori. Ada yang keempat apa dia? Keluarga dah buang. Keluarga dah buang. Tu yang tidur dekat masjid, tidur dekat surau. Kalau tempat saya tidur atas tu, atas bukit tu, dekat tangki air tu. Ada dah tak banyak situ, ada 18 orang tidur. So makan saya kena bagi. Tu je Haji, nak puasa lapar. Nampak tak tuan? Jadi ini cabaran-cabaran kita sebagai orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang datang sini, boleh tidur ke Haji Razak? Boleh tidur ke? Kat luar boleh tidur? Boleh kalau ada orang nak tidur, kita bagi dia tidur. Sebab apa? Kalau tidak nanti dia pergi tidur tempat-tempat lain. Nak makan, bagi makan. Itu antara kita kata kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah ni pemurah. Rasulullah suka bagi makan orang. Tuan-tuan kita ikut Nabi. Sekarang akhlak Nabi kita ikut semua. Memang orang kata kalau ikut Nabi ni apa benda yang ada je? Memang tak ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tengok rumah Rasulullah, apa benda? Bukan rumah banglo. Nabi tak tinggal apa. Dia ada muzium tu. Belakang Masjid Nabawi tu, tuan-tuan akan masuk tu, ada satu muzium. Muzium Rasulullah. Bila kita tengok itu, kita akan menangis. Rumah Nabi kecil je, tilam tak ada, kecil sangat. Dari peninggalan seorang pemimpin, iaitu kekasih Allah, akhirnya tinggal apa? Tapi Nabi suka bersedekah, terutama bulan Ramadan. Dan untuk mendapatkan ketakwaan daripada ibadah puasa, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, hati dan seluruh anggota badan hendaklah turut berpuasa. Maknanya kita nak dapat pahala, tuan-tuan, kita berpuasa, lidah kita, mata kita, telinga kita, semua puasa, barulah boleh. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan perbuatan tidak baik, Allah tidak inginkan tindakannya menahan diri dari makan dan minum, yakni Allah tidak menerima puasanya. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita masih lagi kita puasa tapi kita masih mengumpat, orang muda-muda sekarang cakap apa? Toksik. Orang muda-muda ramai jumpa saya, bukan muda pun, dah 34, 35 kerja-kerja. Haji, kat pejabat tak tahan lah, banyak toksik. Bulan puasa toksik juga. Maka kalau ikut Rasulullah, kosong. Kita mengumpat, kita mengata, habis. Tuan-tuan jangan. Ni datang misalnya berbuka puasa kat sini, misalnya tengok makan apalah ni, Haji Razak sediakan ayam macam ini pula, habis. Apalah surau ni macam ni, apalah macam ni, habis. Isteri begitu juga. Kalau suami dah sediakan makan minum ke apa, cakap apa, bang terima kasih bang, terima kasih banyak. Kita suami begitu juga. Bila isteri kita sediakan makan ke apa, yang pertama sekali ucapan kita apa? Alhamdulillah, terima kasih sayang. Dah tua-tua umur 70 panggil sayang. Mana bini tak sayang? Abang panggil sayang lagi bang? Panggil? Bagus abang dia mak. Panggil sayang lagi. Ya deh. Buat cacat-cacat sikit. Ayak. Betul lah. Betul. Saya datang jumpa saya ajar tu. Saya ajar. Kadang-kadang dah tua-tua dipanggil apa? Oi. Dia panggil lelaki dia. Boncik dia panggil dia. Sebab suami tu dah boncik, duduk. Kepala pun dah sengit. Betul Gigi dah tak ada. Panggil sayang. Kita makin berumur ni, kita makin rapat. Sebab apa? Anak-anak kita dah ada keluarga dia sendiri.
Tuan-tuan, anak-anak balik seminggu sekali. Anak-anak mungkin balik nak raya ni 2 hari 3 hari je. Kita ni berdua nak berdepan hari-hari bang. Saya nasib baiklah saya belajar ilmu kaunseling. Tahu, saya bersyukur pada Allah saya belajar ilmu ni dan saya apply benda dalam saya hidup saya dengan isteri saya hari. Saya peluk hari-hari. Peluk dia hari-hari, dia suka. Orang perempuan dia kalau peluk hari-hari dia suka. Kita tak ada apa, peluk je. Peluk dapat pahala. Dalam Islam tuan-tuan, kita tengok muka bini dapat pahala. Pegang tangan bini dapat pahala. Isteri pegang tangan suami dapat pahala. Tengok muka suami dapat pahala. Masak air tangan isteri di bulan puasa ni, bulan-bulan dapat pahala. Allahu Akbar. Sebab Allah tu apa tuan-tuan? Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah bukan macam manusia. Manusia cepat give up. Allah tak. Sebab tu ramai yang saya buat kaunseling kadang-kadang yang datang jumpa saya ni, Haji, saya ni banyak dosa, saya dah buat dosa ni. Saya cakap satu je, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya ke Ji? Allah Maha Pengampun tuan-tuan, Maha Penyayang. Jadi kita kalau boleh kita buat baik banyak. Sesungguhnya Allah telah menyediakan ganjaran dan yang tidak ternilai harganya kepada mereka yang benar-benar berpuasa. Tuan-tuan, ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan segala dosa. Diampunkan segala dosa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, akan diampunkan segala dosa yang dilakukannya sebelum itu. Sebenarnya kita tuan-tuan nak jadi orang baik tak susah sebenarnya. Nak jadi orang baik tak susah. Sebab kita apa bang? Kita dalam diri kita ni, iaitu kita ada the self talk. Self talk, monolog dipanggil. Ni tuan-tuan sekarang duduk semua ni, tengah ada monolog ni. Tengah ada self talk. Apa Haji Hushim cakap ni? Apa ni? Monolog. Dan monolog dalam diri manusia ada 2. Satu daripada Allah, satu daripada iblis. Daripada Allah bisik yang baik-baik lah. Nampak? Aku puasa, aku nak solat. Dia kita orang Islam tak susah. Solat 5 waktu, puasa, kan lepas tu zakat, sedekah. Nak pergi haji, nak pergi umrah. Itu kalau mampu. Kalau mampu, tak mampu tak apa. Ramai mu'alaf saya jumpa saya. Sebab saya biasa setiap tahun saya akan cari penaja lah, 3 orang, 4 orang untuk hantar dia orang pergi umrah. Mu'alaf ni kita hantar pergi umrah. Nampak tu? Tapi ramai jumpa saya, Haji, saya ni nak pergi umrah, saya dah masuk Islam dah 10 tahun tapi duit tak ada dan sebagainya. Macam mana Ji? Macam mana? Saya kata tak. Kalau tak, Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surau masjid dekat tak rumah tuan? Dekat. Pergi ke surau, ke masjid, itu juga tetamu Allah. Kita datang pagi ni tuan, tetamu Allah tu. Bukan semua sampai, ramai guru syahid ni kat rumah ni. Bukan semua sampai tau. Ingat orang session 20 Shah Alam ramai ni ke? Rumah banyak mana saya lalu tadi? Macam saya di Siak Andalas. Siak Andalas tak ramai penduduk tu, dekat 100,000 tak. Tapi masjid adalah 2 saf. Surau ada 1 saf. Semua yang rokok skru berbunyi tu. Betul. Tak ada. Mana ada? Tetamu Allah. Baru dia cakap dengan saya, oh betul lah Haji. Kita sibuk-sibuk nak pergi haji, pergi umrah, pergi apa, yang surau sebelah rumah tak sampai. Nampak? Ni tetamu Allah datang. Tak pernah bayar 1 sen pun. Sekarang nak pergi umrah, baru saya balik umrah tuan-tuan. Sekarang nak pergi umrah, boleh masuk di Raudah sekali je. Ni pakai apps ni. Tak boleh masuk. Pagar sana, pagar sini, pagar sana, pagar sini. Allahu Akbar. Saya kata apa ni? Beza dengan kita mari dulu-dulu lain dah. Sekarang ya Allah, kalau dulu pukul 3 pagi pergi boleh masuk kat Raudah, boleh masuk dekat tu Nabi Muhammad SAW, ni makam Rasulullah. Sekarang tak boleh. Di Mekah pun sama. Nak masuk depan Kaabah tu, kadang-kadang kena borong sunat. Kena pakai ni ihram baru boleh masuk. Tak boleh masuk. Nampak? Macam-macam undang-undang ni buat. Banyak-banyak pintu. Pintu 89 boleh masuk. Pintu lain semua tak boleh masuk.
Habis kita orang tua ni lutut dah sakit, jalan tutup, jalan tutup. Lalas sekali sembayanglah kat luar tu. Lutut sakit. Kalau nak masuk juga pergi pukul 3 pagi. Subuh 4.45, 5.45, pukul 3 pagi. Allahu Akbar. Cabaran tuan-tuan tu ramai. Jadi kalau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ni, dia juga dakwah tu ni, jiran kita ke tak pernah sampai surau ke apa, beritahu dia, jom pergi surau, jom pergi surau, ajak. Sebab Allah akan tanya kita nanti. Allah akan tanya setiap kita ialah pendakwah bukan saja ustaz. Ingat tu, setiap kita Allah akan tanya pendakwah, ya tuan-tuan. Jadi itu sebab tu. Dan memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Diriwayatkan daripada Sahih bin Sa'ad, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat kelak. Tidak boleh masuk bersama mereka seseorang pun selain mereka. Mana orang puasa ni ada syurga khas tau. Kita ni ada syurga khas tu. Mana orang tak puasa tak boleh masuk. Macam juga syurga untuk orang yang suka bersedekah. Banyak syurga ni sebenarnya tuan-tuan. Orang sedekah, orang misalnya puasa, orang buat dakwah, orang buat kebajikan. Rasulullah SAW sabda, sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hidup kita ni kalau boleh banyak beri manfaat. Manfaat kepada isteri kita. Yang pertama sekali, kaum kerabat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman bahawa sujud itu bukan saja ke timur dan ke barat, tetapi buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang meminta-minta, dan orang yang bermusafir. Kita kalau nak jadi insan yang bertakwa, mudah itu apa? Hari-hari baca Quran. Baca Quran, tadabbur. Baca Quran, tadabbur. Baca Quran, tadabbur. Sebab kalau kat surau macam ni, nak suruh ustaz pergi tadabbur, susah. Masa. Jadi kalau boleh kita baca, kita buka. Sekarang mudah ni, Quran banyak ni yang ada makna tu, baca. Tuan-tuan kalau tak ada, beritahu saya bagi free. Sebab mu'alaf semua saya bagi. Quran tu, Quran tafsir tu. Ada? Kalau mu'alaf Cina dia nak bahasa Mandarin. Sebab tu kita ada tafsir bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, semua ada. Bawah perkim semua ada. Kita cetak semua tu. Tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, khusyuk dalam solat. Dan berjayalah orang yang beriman, yakni orang yang khusyuk dalam solatnya. Tuan-tuan, Imam Al-Ghazali telah menggariskan 6 cara untuk khusyuk dalam solat, iaitu yang pertama, iaitu dipanggil hadirkan hati. Hadirkan hati kita bila nak solat tu, kita hadirkan hati kita. Macam tadi kan nak solat kan, macam mana tu? Ada juga yang jumpa saya, Haji, saya dah semayang 15 tahun tak khusyuk-khusyuk lah, Haji. Bila angkat Allahu Akbar, baru tengok kunci kat mana pula ni. Allahu Akbar, mari tu. Nampak tu, nak khusyuk ni. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kita yang pertama, naklah berusaha membuang semua perkara duniawi yang tidak berkaitan dengan solat dan tidak ada hubungan dengan Allah. Lepas tu dalam masa nak solat tu, janganlah bercakap-cakap lagi. Janganlah jemaah saya tengok nak solat dah, imam dah dah nak takbir dah, masih bercakap lagi tu. Barisan depan pula tu, belakang tu imam. Minta maaf lah, bukan kat sini lah. Cakap je kerja. Jadi orang sebelah ni dengar ni sini, tak khusyuk. Ni bukan saya cakap. Lepas tu ramai orang solat, datang surau, datang masjid, perangai tak berubah. Dan 60 tahun pergi surau masjid, pergi perangai gitu. Cuma berubah apa? Pakaian. Daripada dulu pakai biasa, dah jubah, dah pakai serban, masih bercakap lagi kat tepi tu. Yang pakai serban tu, tegur tak boleh, muka masam, dia tegur je. Ini dipanggil makhluk halus. Saya banyak buat kes ni. Yang boleh tegur saya je. Saya kat masjid je, bang, lain kali orang nak sembahyang, jangan tu. Lepas tu dia mengajuk, dia lari duduk ujung, lagi seminggu datang balik, cakap lagi. Imam tu kadang dah
Datang tu hala lah imam tu. Dia belakang. Jangan. Ni saya cakap hari ni tuan-tuan, bukan apa, sebab apa? Nak kusyuk dalam solat. Kusyuk ni sangat penting tuan-tuan. Kadang sia-sia kita solat. Kita dah solat, bagus dah, tapi tak dapat apa-apa. Ni bukan saya cakap ni. Ni Rasulullah bersabda dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya? Yang kedua, iaitu memahami. Cubalah untuk memahami segala makna yang lepaskan dalam solat, seperti makna baca Al-Fatihah. Sebab tu penting tuan-tuan, kita faham. Kita faham betul-betul apa makna bacaan Al-Fatihah, baru kusyuk. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang tengok budak-budak sembahyang, termasuk cucu saya. Dia sembahyang kadang-kadang, budak-budak kan, kenapa? Sebab dia tak kusyuk, dia tak faham makna. Macam kita orang tua tak faham makna. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi kalau kita faham tu, Allahu Akbar, that is dipanggil, iaitu the self-talk, the monologue. Hati akan bercakap. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati bercakap dengan nama Allah. Atau masa imam baca tu, kita sebab tu masa imam baca Al-Fatihah, kita jangan baca Al-Fatihah, kita dengar apa imam baca. Sebab kita nak tafsir balik makna satu demi satu, nak khusyuk. Dan baca ketika rukuk, ketika sujud, tu mana makna tu. Dan yang ketiga ialah mengagungkan Allah. Nampak tu Apabila nak mulakan solat, iaitu ketika mengangkat takbir, cuba hadirkan dalam hati itu berasa diri kita sangat kecil dan hina di depan Allah yang Maha Agung. Tuan-tuan, sekarang ni penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Islam memang menjadi-jadi. Jangan terkejut, banyak lagi akan berlaku. Sebab saya banyak buat dakwah dengan bukan Islam. Sebab mereka tak faham. Silap kita juga. Silap kita orang Islam, sebab kita tak pergi berdakwah pada diri. Patut macam surau macam ni atau masjid, kita ada forum campur, iaitu mesra non muslim. Dia orang ni bukan apa, kita bagi makan kat dia je, bagi sedap, jemput masuk kat luar tu. Dia nak pakai pakaian apa, kita cerita pada mereka tentang apa itu Islam. Ni macam puasa kan, mereka tak faham. Dia orang tak faham, walaupun mereka ada PhD, ada profesor, ada itu dan sebagainya, tak faham. Orang tak faham tentang Islam. Lepas tu mereka akan keluarkan penghinaan kepada Islam. Patutnya kita kena banyakkan lagi program-program ni. Kemudian yang keempat tuan-tuan, iaitu merasa gerun kepada Allah. Gerun bila kita nak solat tu, kita rasa, ya Allah, mungkin solat aku ni solat yang terakhir lah. Ni solat aku yang terakhir ni. Tuan-tuan kan, sebab tu bagus tuan-tuan kalau ada sahabat-sahabat kita meninggal, kita pergi tengok, ziarah, sakit ziarah, tengok. Tuan-tuan kalau boleh sekali-sekali ni Tuan Haji Tuan Pengurusi surau ni bawa lawatan sambil belajar tu, Hospital Tengku Ampang Rahimah. Semalam baru saya pergi ziarah, semalam Hospital Tengku Ampang Rahimah. Kita pergi ziarah, bawa semua pergi tengok macam mana orang sakit, tingkat 8, tingkat 4, tingkat berapa. Tengok insaf. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi kat situ sebab apa? Kita nak supaya kita khusyuk dan hadirkan rasa takut dan gerun kita kepada Allah. Bayangkan azab dalam kubur, keadaan huru-hara di padang mahsyar, gambaran neraka dan seumpamanya. Kita bayang bila kita baca Quran tuan-tuan, minta maaf cakap, dalam Quran Allah banyak sebut pasal apa? Pasal syurga ke pasal neraka? Pasal azab. Azab paling banyak. Tuan-tuan bacalah surah mana pun, Allah akan cerita banyak pasal apa? Orang kafir itu akan masuk dalam neraka dan azab yang amat dahsyat. Kalau 50 ayat pasal azab neraka, 5 ayat ia pasal syurga. Cuba baca. Mana Allah bukan apa? Allah beri peringatan pasal azab. Tapi susah nak bayangkan lah. Itu orang Islam sendiri pun kadang-kadang, betul ke tak betul ni? Ya ke tak ya ni? Orang kafir lagi lah. Kan tak ada, mana ada. Nampak tu. Tapi kalau baca tu, Quran ialah sebagai satu sumber inspirasi dan motivasi. Quran, tadabbur Quran, baca makna dia. Kalau bulan puasa macam ni tuan bagus lepas balik ni lagi, buka Quran, buka apa, Sabtu hari Ahad, anak cucu semua kumpul, buka Quran, tadabbur Quran, baca. Saya ada 15 cucu, nak masuk 16. Saya akan buat macam tu. Seminggu sekali ke saya kumpul kat rumah tu. Senang je nak ajak cucu-cucu datang ni supaya tak balik terus.
Sediakan makan sedap, golek-golek benda-benda. Lepas sembahyang maghrib, okey, semua duduk situ. Dia panggil saya Tok Ki. Orang Terengganu panggil Tok Ki. Tok Ki nak cakap sikit duduk sini dulu. Maka masa itulah kita cakap apa? Hari ni masalah cabaran paling hebat hari ni benda ni. Ni saya belum cerita lagi ni, benda ni. Ramai jumpa saya, Atuk, saya malam-malam tidur pukul 4 tu. Kau buat apa? Gamer tu. Yang perempuan kau tengok apa? Korea tu. Yang tua-tua macam kita main apa pula? TikTok. Ni paling bergantung ni. Ini benda ni. Cerita pasal hot daddy, sugar daddy, mama daddy, mommy daddy, semua saya buat tu. Lepas tu saya buat TikTok. Tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok saya. Saya buat 2 minit, 3 minit. Nak beri peringatan kepada mak bapak, jaga anak-anak ni, jangan bagi anak main ni lama-lama sangat. Baru ni budak darjah 4 dengan budak darjah 6. Apa benda ni? Budak darjah 4, perempuan, yang tu darjah 6. Bila tanya budak tu kenapa? Alah tu hari-hari tengok ni tu. Saya tengok blue film tu. Best tu. Ada yang Jepun, Korea, Melayu tak best tu. Yang best lagi negro tu. Jadi apa kau buat? Saya pun itulah, beritahulah budak darjah 4, saya bagi RM50 buat projek Lebuh Raya Pantai Timur. You all tahu ke? Mak bapak tahu ke? Atuk lagi tak tahu. Saya buat kes hari-hari. Waktu saya bercakap ni pagi besok saya akan bercakap kat TV besok pukul 8 pagi live TV1. Perang nak balik raya besok. Dah ramai jumpa saya dah, bergaduh suami isteri nak balik raya ni. Kahwin orang Terengganu, kahwin orang Johor. Janji tahun ni balik Nolah. Bini orang Johor, balik Johor tahun ni. Tiba-tiba bulan puasa ni 5 hari dah kata tak jadi Johor, kita nak balik Gandung orang Kelantan tu kahwin orang Kedah, gaduh dah, tidur kat Perak. Gaduh. Esok saya cakap ni pagi, selamat pagi Malaysia, perang tuan-tuan. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita sebagai, bukan apalah saya nak beritahu, kita ibu bapa, atuk, nenek ni jaga-jaga. Kadang-kadang orang muda-muda sekarang, apa sekarang bukan apa, tak mudah. Bagi handphone, budak main, dia pun relax. Bapak pun main sekali, mak main sekali, betul. Tapi dalam ni semua, Rasulullah SAW bersabda, inilah Dajjal masa satu, betul. Mula-mula saya duk fikir juga, apa. Lama-lama bila saya buat kes hari-hari, ya Allah, itu belum lagi kes-kes yang dahsyat-dahsyat lagi. Bini orang, suami orang, bini orang. Semua jumpa saya. Lepas tu saya bercakap, tak selamat lagi ni. Bini orang, suami orang. Kalau muda lagi tak apa, bini tu dah umur 50 tahun, cari lelaki umur 60 sama pejabat pula. Sebab yang lelaki tu manja, pandai. Yang suami kat rumah tegak main handphone, TikTok, tak bercakap. Ramai bini komplain, suami saya kat rumah tu aja tak bercakap. Dengan saya tak bercakap, dengan handphone bukan main lagi, pegang. Bila saya tanya, abang, apa dia bang? Apa dia? Kau bising-bising kenapa? Sibuk dengan bini. Tak boleh lah. Ni nak jaga ni rumah tangga tuan-tuan. Jangan kita tua-tua macam ni, kita berpisah ke apa, jangan. Saya bercakap ni bukan apa tuan-tuan, saya risau lah, saya hari-hari buat kes, hari-hari. Jadual saya penuh tuan-tuan. Kalau tak ada ceramah macam ni, kaunseling. Itu pun saya ambil satu kes satu hari. Penat dengar masalah orang ni, penat. Kau tahu, mari suami isteri dah bergaduh dalam bilik aku. Yang orang perempuan, kenapa Allah tak bagi kuasa cerai pada perempuan? Sebab perempuan dia akan minta cerai satu hari 80 kali. Cek. Senang je. Sebab tu kita orang lelaki diberi kuasa cerai. Sebab apa? Kita sabar. Bila cakap begitu, relax. Buat cacat sikit ke, ataupun astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita ambil Quran, kita tadabbur Quran. Masa tu cakap apa? Masa ni lah nak jadi ustaz. Nak jadi ustaz lah tu. Nak jadi ustaz. Nampak? Dia orang perempuan, sebab tu Allah tak bagi kuasa tu cerai. Ni saya cakap terang, datang jumpa saya sekarang ni, perempuan minta cerai je. Saya rasa dunia dah nak kiamat dah. Apa yang berlaku di Palestin, seperti Rasulullah bersabda,
Tanda-tanda nak kiamat salah satu ialah akan berlaku perang besar di Palestin, dan akan lahir iaitu Imam Mahdi tu dekat Yaman tu, Yaman, dan juga akan lahir di sebelah-sebelah Yaman sana, Syria. Tanda-tanda tu dah ada. Bila saya buat kaunseling ni, apa yang salah, dan masa kata orang berzina selama je, orang melewat selama je tak jumpa saya. Haji, saya dah melewat, tak ramai lagi dah 120 orang dah. Haji pun saya suka, kita pula disuka, tak mampus. Haji Razak kalau jadi kaunselor memang kena lah, bahaya. Sekarang saya ada dalam 4,500 orang. Kita di Selangor, kita ada ARIKOP, kita ada Majlis Agama Islam Selangor, bagus, sediakan rumah-rumah perlindungan untuk golongan ini. Ada ARIKOP dia panggil, nak pulihkan balik ni. Pak Ramai jaga anak-anak. Sekarang bukan masalah dengan perempuan, masalah lelaki dengan lelaki hari ni. Dan untuk pengetahuan semua, semalam Thailand telah mengumumkan, iaitu negara Thailand secara resmi, iaitu membenarkan perkahwinan sejenis. Nampak? Nak jadi apa tu? Tanda-tanda bala dah dekat dah. Kira orang lelaki Malaysia yang gay ni, dia akan kahwin dekat Thailand. Macam sekarang lah, nak kahwin pergi Thailand kan. Tak payah pergi Thailand sekarang nak kahwin, Shah Alam pun boleh. Di Selangor banyak, ramai jumpa saya kahwin siap-siap. Bini tak tahu. Balik macam biasa, Haji Razak balik macam biasa, datang surau, bawa penat, Allah tu, apa benda. Tapi bila dah tahu perang besar akan berlaku, perang tu, jadi tuan-tuan jangan buat pelik-pelik lah. Dan yang seterusnya, sebelum saya berhenti, perkara kelima iaitu berharap kepada Allah. Kita hanya berharap kepada Allah saja, teman-teman. Sentiasa menaruh harapan agar amalan solat kita akan diterima oleh Allah dan dapat membantu kita di akhirat kelak, teman-teman. Kita bukan apa, buat amalan ni semua bekal kita lah. Macam juga sedekah, macam zakat, bagi makan orang, itulah amalan kita. Macam kita lah, kita kerja dulu, kita dapat, kata orang tu pencen, dapat EPF. Bila umur macam ni, macam saya dah masuk pencen dah, saya pencen awal umur 50. Jadi dah dekat-dekat 19 tahun dah pencen. Mungkin ada yang lama lagi, macam abang lagi lama pencen, umur 80 lebih ni. Lama pencen. Jadi atas dunia kita nak bekal duit, di akhirat nanti, akhirat bekal apa? Pahala. Dan yang pertama sekali solat. Sebab tu bila kita semayang, kita baca apa? Inna solatis, sesungguhnya solatku. Sebab tu solat kita jaga, tuan-tuan, dan juga yang lain-lain lah amalan-amalan kita. Dan yang terakhir sekali iaitu malu, tuan-tuan, dia itu dipanggil al-hayat. Al-hayat ni dalam bahasa Arab dipanggil malu kita. Hadirkan rasa malu kepada Allah atas kekurangan. Saya nak sentuh kat sini. Kadang-kadang ada orang ni jumpa saya, dia macam-macam lah, dia punya soal integriti ke, soal apa benda, tak ada rasa malu lah. Tu saya kata nak akhir zaman ni, orang yang buat kata orang benda yang salah dari hukum Islam, tak rasa malu. Orang meninggalkan solat pada hari ni, tak rasa malu. Tak ada, selama je. Tak puasa, ni ramai tak puasa. Apa nak susah sekarang tak puasa? Grab ke? Bukan macam zaman kita dulu, nak mana pergi kedai mamak, beli ikut belakang, nyuruk tu dah kena tangkap. Dulu ada van jenazah, zaman dulu kan, van jenazah tu, siapa tak puasa naik van jenazah raung satu Shah Alam, bawa ke kubur Syekh 24, buat lawatan sambil belajar. Betul, pun tak berubah-ubah. Sekarang tak ada. Sebab apa? Boleh order melalui Grab. Sekarang ni Allahu Akbar, tuan-tuan, zaman dah canggih, zaman dah moden semua, orang tak puasa, tak ada apa benda. Sebab tu kita ada apa? Malaikat Raqib dan Atid yang akan catat kita, tuan-tuan. Jangan susah lah. Kalau jumpa saya cakap apa, saya tak puasa ni Tuan Haji, apa salahnya? Ni yang free thinker. Yang free thinker yang susah buat counselling. Pengalaman saya ialah orang free thinker, orang iaitu liberal, dan orang yang tak percaya pada Tuhan. Ini paling mencabar. Kalau kat Malaysia ni ramai lah, saya tak mau sebut lah, sebab ni rakam kan. Tuan-tuan tengok sendiri lah, makhluk-makhluk tu selalu bercakap. Golongan-golongan ini bila saya buat counselling paling mencabar. Saya lah paling mencabar. Kadang-kadang penat tu. Kadang-kadang rasa apa?
Aku rasa tak nak ambil kes ni. Cakap dengan PA, aku tak nak ambil kes ni. Tapi bisikan daripada Allah kata apa? Hushim, aku dah hantar pada engkau, kau tolonglah. Aku tak hantar pada orang lain. Allah hantar pada saya, suruh tolong orang macam ni. Bayangkanlah datang. Jadi I am free thinker. Saya tak percaya Tuhan ada. Saya tak percaya ni, tak percaya. Orang Melayu kita, Melayu. Belajar tinggi, kerja bagus, jawatan bagus, income sebulan dekat 40-30 ribu. Jadi Allah bagi dia kemewahan dan sebagainya, dia lupa pada Allah. Arak tu macam biasalah. Dalam peti ais ada arak. Dia kata kalau orang dia puasa-puasa, dia berbuka minum arak. Dia tanya kenapa? That is my the belief system. Mana dia punya kepercayaan. Bila berdebat dengan macam ni tu Haji, 5 jam tu, Allahu Akbar, Tuhan yang tahu. Dan kita tak boleh kata kau ahli neraka. Dia keluar terus. Dia keluar bilik terus dan tutup pintu, pam. Tak boleh. Saya kena bina repo pada tidak sejam dengan dia. Borak, ceritalah, dia buat itu. Oh, ambil hati lu. Penat tak penat lu. Saya ingat kalau tuan-tuan ni, kalau ustaz-ustaz dah penampar dah. Ya. Sebab tu saya ni, sebab saya kaunselor. Kaunselor macam itulah kerja dia. Dengar, yalah. Ya. Datang. Jadi tuan-tuan ni, zaman kita kata malu dah tak ada. Malu dah tak ada. Orang buat malu sekarang dah tak ada benda dah. Lepas tu hari ni tuan-tuan tengok dalam kita kata dalam TikTok, dalam Facebook, orang tunjuk macam-macam benda. Lepas tu saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita ada anak ke menantu ke apa, ada masalah keluarga, masalah rumah tangga, jangan keluarkan dalam Facebook, jangan keluarkan dalam Instagram, jangan keluarkan dalam media sosial. Jangan. Dalam Islam kita ada hakam. Cari orang yang kita percaya untuk selesaikan, the third party. Mungkin pak mentua, mak mentua nak selesai tak boleh. Dia akan menyokong anak dia. Sebab tu perlu ada orang macam saya ni. Saya orang tengah. Saya tak mehak mana-mana. Saya nak mengharmonikan rumah tangga tu. Harmonikan. Jangan pergi minta nasihat dalam Facebook. Dalam Facebook tu macam-macam. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Lama-lama seorang ni cakap, kau cerai aja. Dah, mula dah. Sebab orang yang tak bertauliah, tak profesional. Tahu mana? Jadi sekarang bab tu menjadi huru-hara lagi. Dan kita aib, malukan kita. Kita orang tua pun malu lah. Orang tahu anak siapa ni, nama belakang tu, ni anak siapa ni, apa ni. Jadi kena beritahu anak cucu. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh kat rumah, tuan-tuan, saya sekala bila lepas berbuka puasa, lepas sembahyang tu kan, cakap dengan anak menantu ni, duduk dia cakap elok-elok lah. Nak cakap ni susah, tahu, untuk sampaikan. Allah telah mengurniakan segala nikmat kepada kita, tapi kita selalu lalai, tidak bersyukur dan lupa untuk mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan, sebab tu dalam surah Ar-Rahman Allah berulang kali menyebut perkataan, iaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat-nikmat apa lagi? Tapi saya sebagai kaunselor, bila duduk buat kaunseling, dalam fikiran saya, behind saya punya mind, apa benda lagi kau nak? Kadang datang jumpa saya, muka lawa, kalau perempuan cantik, putih, melepak, apa benda. Tapi duduk atas kursi, Haji, I'm free thinker, I'm liberal, I tak percaya pada Islam, I tak percaya ni. Mak bapak saya sibuk suruh saya ni, gini. Baru ni ada seorang jumpa saya, bapak dia orang hebat, mak dia orang hebat. Lala, dulu daripada kecil sekolah agama, pergi masuk universiti pun universiti yang kata ada Islamik dan sebagainya. Lala, dia keluar, datang, habis dia buka tudung. Bila buat counselling, saya cakap apa? Saya stress dengan my father and my mother. Dia didik saya, dia punya pasal. Cakap dengan Haji, cakap dengan bapak saya, dengan mak saya, jangan sibuk pasal saya lagi. Apa perasaan seorang ayah? Itu saya buat 8 jam, saya buat counselling, nak betulkan balik dia tu. Berakidah dah out. Takut tu puan, gini. Walaupun dulu sekolah agama, sebab tu kadang kita ni, kadang mak bapak ni hantar sekolah agama, tapi kat rumah tak apply dalam rumah. Terutama kita orang lelaki tu, saya nak cakap lah, saya pun sendiri pada diri saya juga, kita ni lelaki lah sebagai model. Kita lelaki model.
Ni macam tuan-tuan datang, tuan-tuan dia datang surau pada pagi ni, balik lagi, anak-anak akan tengok, oh ayah balik surau lah. Ayah ada apa ayah hari ni? Tu ada ceramah tadi. Cakaplah sikit, sampaikan sikit. Jangan bila anak tanya, ayah balik surau. Ya, balik surau. 2 patah perkataan. Kalau bini tak datang juga, ya balik surau. Abang nak cerita apa-apa? Tak ada. Abang tak dengar tadi Haji Husin berceramah kat sejam lebih, tapi tak tahulah apa benda lah. Abang pun tadi main TikTok aja sebenarnya. Habislah. Datanglah ke kuliah hari-hari selama 40 tahun, tapi tak ada apa-apa perubahan pada diri kita. Yang penting sekarang ialah dalam Islam, sebelum saya tutup, termasuk saya sendiri, Allah berfirman, hendaklah kamu jaga keluarga kamu daripada api neraka. Kita jaga keluarga kita ni, takut ni. Sebab apa? Di sana nanti anak-anak kita, isteri kita, kita masuk syurga mungkin, tapi anak kita, bini kita, abang, sampai hati ke? Abang, dengar semua. Di sana nanti, ayah, ni kakak dalam neraka dia, ayah. Masa tu kita hanya menangis, kan? So atas dunia, sebab tu di dunia inilah tempat kita untuk mengumpul pahala, tuan-tuan. Okey, jadi saya punya slot dah habis dah. Kalau ada soalan bolehlah tanya. Kalau tak ada, kita tutup kat sini lah. Ya Zak, ada soalan? Kalau ada boleh, insya-Allah. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak buat kaunseling ke apa, datanglah. Ambil nombor telefon PA saya. Jangan simpan. Saya nak beritahu, jangan malu. Dan semuanya sulit. Ada saya sebut nama orang tadi? Saya tak sebut. Tak boleh sebut. Salah. Kena saman. Sebab saya ada lesen. Nampak tu? Sebab saya nak beritahu sekarang ni banyak sangat isu, sama ada kita suami isteri, sama ada dengan anak-anak, sama ada kita dengan cucu kita. Cucu lagi nak jaga. Cucu saya 15 orang tu, 8 perempuan, 7 lelaki. Allah, takutnya. Lepas tu saya tuan-tuan, kalau seminggu sekali saya kumpul cucu remaja ni, cucu yang universiti ni. Cucu universiti saya kumpul. Sebab dia alam universiti dah lain. Saya panggil dia kat situ, okey, kakak cerita, abang cerita, dengan Toki cerita. Dia pun ceritalah apa yang berlaku kat universiti. Suasana sekolah dah lain, di universiti dah lain. Yang remaja lain pula. Yang ni, yang form 1 sampai form 5 lain pula. Ni yang kanak-kanak ni, orang Terengganu kata kanak-kanak budu, umur 7 tahun hingga 12 tahun. Itu lain pula. Itu zaman awal kanak-kanak, lain pula. So kita sebagai atuk ni tak selesai-selesai lagi tuan-tuan kerja kita sebenarnya sampai kita mati. Dan itu juga ialah sebagai dakwah. Dakwah tak semestinya kita nak keluar, nak pergi cari orang lain, tidak. Dalam keluarga kita berdakwah, dalam keluarga kita. Kalau tidak nanti anak cucu kita dia tengok ni lah. Nampak tu? Kau tengok yang baik tak apa. Dalam handphone ni ada yang baik, ada ceramah-ceramah ustaz-ustaz, ustazah. Tapi banyak juga yang tak elok. Minta maaf cakap lah, dalam handphone ni tekan je dia akan keluar yang tak elok tu. Automatik akan keluar. Sebab bila saya tanya klien saya, macam mana boleh tengok ni? Atuk dia keluar tu. Tapi keluar saya stop. Saya istighfar, lepas tu keluar lagi. Lepas tu saya buka, saya tengok lah. Habis. Dia tengok tu dah ketagih. Lepas tu anak-anak dalam bilik lama-lama, jaga-jaga. Anak dalam bilik lama-lama main handphone, jaga-jaga. Dia tengok pelik-pelik tu. Tuan-tuan, jaga So, saya rasa itu sajalah. Tuan-tuan kalau tak ada apa soalan, saya mohon maaf. Dan saya, insya-Allah tuan-tuan kalau rezeki kita jumpa lagi. Dan di bulan Ramadan yang mulia ni, kita malam dah malam ke-20 dah. Tuan-tuan sekejap je. Kita ada 10 lagi. Dan tuan-tuan semua dah tahu kan, kita ada Lailatul Qadar. Kita kejarlah Lailatul Qadar ni dan kita buat baik dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita insyaAllah Allah ketemukan kita. Dan surau ni pun buka Tuan Haji malam-malam biasa kalau 10 Ramadan terakhir, masjid surau akan buka 24 jam. Tak ada masalah, kita datanglah.
datang buat tahajud kat sini, mengaji apa benda semua, kita ikut Rasulullah SAW. Nabi SAW bila bulan Ramadan ni, Nabi banyak kata orang tu kurangkan tidur dan banyak beribadah kepada Allah. Kita ikut mana yang Nabi kita kata sifat Rasulullah SAW, kita ikut. Kita ikut akhlak. Tak boleh ikut 100%, kita ikutlah mungkin 50%. 50%. Kalau boleh lebih lagi. Kita ikut Rasulullah. Walaupun ada penghinaan dan macam-macam pada Islam dan sebagainya, kita orang Islam kena sabar. Sabar, dan memang kita marah. Kita marah. Kita kena kata orang tu bersatu. Kita orang Islam ni kena bersatu. Kena bersatu jemaah kita. Tuan-tuan, insya-Allah. Jadi itulah dugaan-dugaan dia, dan insya-Allah tuan-tuan, saya rasa itu saja untuk kali ini. Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada Surah An-Nur dan kepada semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Insya-Allah kita jumpa lagi kalau ada masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Macam mana tu, Dek? Tengok.